Assalamualaikum, nama aku ada Umairah. Kalau korang cari channel atau video yang bercerita tentang kisah-kisah jenayah, korang berada di channel yang betul kerana channel aku fokus lebih kepada kisah-kisah jenayah, crime, true crime story yang berlaku di luar daripada Malaysia. And pada aku, kisah-kisah diorang sangat unik dan menarik untuk dikongsikan. So, enjoy the video. So, pada kes yang ketiga pada video kali ini, aku akan bercerita tentang seorang pembunuh. And pembunuh ni adalah pembunuh bersiri, okay? And dia ni siap bagi gelaran kepada diri dia sendiri supaya dia nak tahu orang acknowledge dia lah apa yang dia buat, and dia nak orang tahu pasal dia. So, kita mulakan story ni. Okay, kita akan bercerita tentang latar belakang si pembunuh. Pembunuh ni bernama Dennis Rader. Dia dilahirkan pada 9 Mac 1945 di Pittsburgh, Kansas. Dia dibesarkan oleh kedua ibu bapanya iaitu Dorothea May Rader dan William Alvin Rader. And si Dennis juga mempunyai 3 orang adik-beradik, termasuk dia 4 orang iaitu Bill, Paul dan Jeff. Aku tak pasti dia anak keberapa sebab dia orang tak state. Tetapi even though dia lahir di Pittsburgh, tapi dia membesar di Wichita. And si Dennis ni dia membesar tanpa, macam bukan tanpa lah, kurang kasih sayang oleh ibu bapa dia. Sebab ibu bapa dia ni busy nak mampus. Diorang ni kerja macam shift yang panjang. So diorang tak ada masa lah nak layan si Dennis ni, termasuklah dengan adik-beradik dia yang lain. So disitulah dia punya spark of the moment di mana Dennis ni berbeza dengan kanak-kanak lain. Okay, bila si Dennis ni tak dapat kurang sayang, so dia ni pun develop hobi dia sendiri. Tetapi hobi dia ni sangat pelik, okay. Daripada usia dia muda, dia mempunyai macam satu fantasi. Tapi fantasi ni lebih kepada sadistic sexual fantasy, iaitu yang sangat ekstrim, di mana dia berangan yang dia nak menyeksa wanita-wanita yang terperangkap dan yang tak dapat nak ditolong. Maksudnya wanita yang lemah lah. Macam tu. Dennis dia juga menunjukkan tanda-tanda zoo sadism. Okay, zoo sadism ni basically adalah keseronokan yang dirasai daripada melihat binatang yang diseksa dengan kejam. Lagi binatang tu diseksa, lagilah dia suka, lagilah dia happy. Terdapat satu teori dipanggil McDonald Triad, and bila mana seseorang tu mempunyai 3 tanda McDonald Triad ni, yang salah satunya adalah zoo sadism yang Dennis ni dah ada. Dia menunjukkan bahawa dia mempunyai tanda-tanda dia seorang yang psikopatik. Okay, so bermaksud si Dennis ni tidak mempunyai langsung rasa macam empathy ataupun simpati. Macam rasa belas tu dah tak ada. Si Rader ni juga mempunyai obsesi yang sangat pelik, dan aku akan list beberapa. Ni dia satu dia punya tabiat pelik tu iaitu dipanggil voyeurism, iaitu dia sangat suka melihat orang engage dengan sexual activities, macam dia muka pakaian ke, ini macam tindakan yang membuat orang rasa terangsang macam tu. And lagi satu dipanggil autoerotic asphyxiation. Okay, basically benda ni dia buat macam dia mencekik leher dia dan menyekat pengudaraan dia. And benda tu dia buat sebab dia rasa dia akan lagi terangsang bila dia buat macam tu. Lagi dia terseksa, lagi dia sekat dia pun saluran udara dia, lagilah dia rasa sexual desire dia tu makin naik. Si Dennis ni bila habis je sekolah menengah, dia masuk U lah kan, macam kita further study. And dia masuk U Wesleyan Kansas University. And bila dia masuk ni, bila dia belajar, result dia macam biasa-biasa je. And tak sampai setahun je dia belajar dekat situ, dia keluar, dia drop out. Lepas dia berhenti belajar tu, dia terus dia masuk sebagai tentera udara lah, iaitu di United States Air Force daripada 1966 sampailah 1970. And dia telah diletak berkhidmat dalam beberapa buah negara masa tu. And sepanjang khidmat dia tu sebagai tentera udara, dia ni banyak jugalah buat kerja jahat, macam mengendap perempuan masa tengah buka baju. And dia pecah masuk rumah perempuan-perempuan yang duduk seorang diri and mencuri seluar dalam diorang. Okay. Sangat jijik.
Habis je dia berkhidmat sebagai tentera udara, dia berpindah dekat satu kawasan nama dia adalah Park City. Dia macam kawasan pinggir bandar dalam daerah Wichita, Kansas. And dekat situ dia bekerja dekat satu supermarket sebagai macam pemotong daging tu silap aku kot, sebab dia just stay as meat department. Tapi dekat supermarket tu mak dia pun kerja dekat dalam supermarket yang sama. Mak dia bekerja sebagai bookkeeper, macam penjaga buku. Aku tak pasti lah sama ada kedai buku ataupun macam ada mini perpustakaan ke kat dalam supermarket tu kan, not sure. Pada 22 Mei 1971, Dennis berkahwin dengan seorang wanita bernama Paula Dietz, and diorang dikurniakan 2 orang anak iaitu Carrie dan Brian. Habis lepas je dia kahwin, pada tahun 1973, dia enroll satu college community yang bernama Butler County Community College, and dekat situ dia ambil associate degree. Associate degree ni dekat Malaysia level-level macam foundation dengan matric lah, and kat situ dia ambil bahagian elektronik. And habis je dia attend college community tu, dia sambung lagi belajar, dia ambil degree dekat Wichita State University, and dia graduate pada tahun 1979 dengan ijazah dia majoring dalam bidang administration of justice. Si Raiden ni jenis dia tak pernah kerja tetap tu lama tau. Dia nasyik jenis tukar-tukar kerja. So after dia berhenti kerja kat supermarket tu, dia bekerja pula dalam satu company nama Coleman. Dia basically dia punya position assembler. Bila aku google dia cakap penghimpun macam tu lah. Tapi basically apa yang dia buat, dia macam pasang-pasang camping gear macam tu, and macam jual balik lah siapa yang nak camping-camping kan. And bila tak puas, dia berhenti. Dia kerja dekat satu company ni bernama ADT Security Service. Korang pasti bisa dengar kan, kat Malaysia pun ada juga kan. Basically dekat company dia kerja lama jugalah, daripada tahun 1974 sampai 1988. And basically apa dia buat dekat company ni, dia pasang CCTV dekat rumah customer. And kalau korang nak tahu, sepanjang dia kerja dekat company ni, dia juga melakukan jenayah pada masa yang sama. Sepanjang si Dennis bekerja dekat ADT ni, memang tengah famous lah kes pembunuhan bersiri ni. And every time dia pasang CCTV dekat rumah customer selalu macam bagi diorang punya kerisauan lah dekat si Dennis ni. Diorang risau takut si pembunuh ni target rumah diorang, tapi diorang tak tahu padahal orang yang pasang CCTV kat rumah diorang tu sebenarnya adalah pembunuh tu. Cuma diorang tak tahu pun. Seram tak? Setahun selepas tu kan dia bekerja dekat ADT tu sampai 1988 kan. Pada tahun 1989, setahun lepas tu dia tukar lagi kerja. Dia kerja sebagai supervisor kat bahagian buat bancan penduduk lah, tapi dekat daerah rumah dia dalam daerah Wichita. Si Dennis ni tak puas hati kot dengan kerja lama dia, so dia tukar lagi pada Mei 1991. Dia jadi penangkap anjing, and pada masa yang sama juga dia menjadi pegawai pelaksana dekat area rumah dia. Dia pindah dekat Park City kan, aku mention awal-awal tadi kan. Dia jadi pegawai pelaksana untuk area rumah dia lah. Macam kau jadi rela lah kat kawasan tu. Kau jaga keamanan kawasan tu kononnya. Tapi orang selalu komplain, dia ni macam terlebih bersemangat dalam kerja yang dia buat tu, and kadang-kadang terlalu strict. Dennis ni macam dia menyalahgunakan dia punya kuasa. Nak kata kuasa tak lah, tapi macam dia diberi, macam dia berjaga keselamatan kan, tapi dia salah guna. Dia ni pergi pula ganggu-ganggu wanita-wanita single. Dia pergi harass diorang. And pada satu ketika juga ada satu penduduk kat situ komplain lah pasal si Dennis ni. Dia ni tiba-tiba je nak bunuh binatang. Tak ada sebab musabab, tiba-tiba je nak bunuh for no reason. Si Dennis ni pun dia pergi gereja tau. Macam kita lah kan pergi masjid. Dia ni merupakan member council lah dekat dalam satu gereja Christ Lutheran Church, and dia juga dilantik sebagai presiden dalam gereja tu. So sekarang kita masuk pula pada bahagian pembunuhan yang si Dennis ni telah lakukan. Tempoh pembunuhan yang dia buat starting daripada 1974 sampailah 1991, and seramai 10 orang wanita yang tidak bersalah yang telah dia bunuh. And sepanjang tempoh pembunuhan yang dia buat ni pun, dia adalah macam take a break for a while kan, sebelum dia melakukan next murder dia tu.
Kan aku mention tadi kan, dia kadang-kadang dia take a break kan between murders yang dia buat tu. So one of the reason why dia macam take a break adalah pada bila anak-anak dia tu dilahirkan kan. Kan aku mention dia ada 2 orang anak kan, Carrie dengan Brian kan. And masa ni dia macam tak cukup masa lah untuk stalking dia punya potensi-potensi mangsa seterusnya. So that's why dia macam bercuti lah kejap. Sepanjang tempoh yang dia cuti ni, dia buat something, okay. Even though dia tak dapat nak stalking, dia tak dapat nak bunuh siapa-siapa. So another way untuk dia satisfy dia punya sexual desire dia tu, dia akan macam mememek lah dia punya situasi di mana masa dia melakukan pembunuhan pada masa-masa dia, iaitu dia tukar baju, dia cross dressing as a woman, dia akan pakai mask. Mask ni dia pakai masa dia melakukan pembunuhan tu, and dia akan mengikat diri dia, dia akan macam menyeksa diri dia, sambil-sambil tu dia akan ambil gambar. And the reason why dia buat ini, dia sangat merasa terangsang bila dia buat semua benda ni, okay. Lagi dia terseksa, lagilah dia bernafsu. Tapi semua aktiviti si Dennis ni tak ada siapa pun tahu. Sebab image si Dennis ni pada public, dia ni sangat-sangatlah baik, dia sangatlah beradab, berakhlak mulia kan. So memang dia dapat tipu semua orang, termasuklah keluarga dia sendiri. So sekarang aku akan bercerita tentang modus operandi, okay. Cara-cara dia memilih mangsa dia, and cara-cara macam mana dia membunuh mangsa dia, okay. First thing, dia akan stalk dulu mangsa-mangsa dia, okay. Dia akan target dululah mana yang dia rasa, okay, ni aku punya mangsa seterusnya. So dia akan stalk dulu mangsa tu. Dia akan ronda-ronda dekat area Wichita tu, sambil-sambil tu dia skodeng-skodeng lah perempuan dekat daerah Wichita tu. Macam okay, let's see who next. Macam tu. Berbanding Dennis dengan pembunuh bersiri yang lain, si Dennis ni kiranya ada adab sikit lah. So si modus operandi dia ni, first thing dia akan stalk dulu mangsa perempuan dia. Dia akan hafal rutin-rutin dia, mana dia orang pergi, dia orang punya masa, bila mana dia orang stay kat rumah. And dia akan check juga area rumah perempuan tu, nak make sure ada ke barang-barang yang boleh menghalang dia daripada berjaya memecah masuk and membuat segala kejahatan dia lah. And even and kalau dia tahu, dia akan sediakan barang yang boleh dia counter back. Macam tu. Si Dennis ni, dia punya penyediaan dia tu sangat rapi tau. Dia akan bawa segala barang yang dia akan buat, macam tape, macam tali ke, pisau ke, apa-apa barang lah yang dia rasa dia perlu bawa masa malam dia nak macam masuk rumah perempuan tu. Kira memang rapi, perfect, detail lah dia sediakan. Si Dennis ni pun bijak jugalah, sebab untuk dia make sure dia punya operasi dia tu berjaya, dia akan memotong line telefon rumah perempuan tu dulu sebelum dia pecah masuk, supaya perempuan tu tak dapat nak call minta bantuan lah dekat orang atau dekat polis. Sebab dia nak prevent, and dia tak nak orang tahulah apa yang dia buat malam tu kan. Aku dah mention tadi kan, dia ada bawa juga barang-barang yang dia akan prepare untuk dibawa ke rumah mangsa kan, untuk melakukan pembunuhan kan. Selain tu juga, dia juga bawa benda-benda berbahaya lah, macam pistol dengan senapan patah, handgun. Tu aku tak pastilah aku panggil term tu betul ke tak. Dia bawa 2 tu, termasuklah dengan pisau, supaya senang lah dia nak ugut mangsa dia, supaya submissive pada dia, berserap macam menyerah diri lah, jangan buat apa-apa kalau kau nak hidup. Macam tu konsep dia. Kan aku pernah mention kan, yang si Dennis ni cepat terangsang, cepat bernafsu bila dia nampak benda yang tengah terseksa kan. And that's what he do, okay. Dia buat macam dia sentuh diri dia lah depan mangsa dia yang sedang terikat and sedang terseksa. And dia bernafsu, and dia suka. Okay, selain dia mengikat, macam ada beberapa cara yang dia guna untuk dia membunuh lah mangsa dia, and untuk merealisasikan dia punya sexual desire, sexual fantasi dia, iaitu dengan mencekik si mangsa menggunakan sama ada barang-barang di rumah mangsa tu sendiri ataupun
barang yang dia bawa, sama ada dia guna tali ataupun tali bedah yang biasa doktor operate nak jahit luka kan. Tali tu, ataupun dia menggunakan plastik lepas tu menakut muka si mangsa sampailah mangsa tu sesak nafas. Sebelum mangsa tu mati, dia akan melakukan banyak kali. Let's say kalau dia pilih untuk mencekik mangsa tu, dia cekik, dia lepas, dia cekik, dia lepas. Dia buat tu berulang kali sebab dia bernafsu bila dia buat benda macam tu. Si Dennis ni, dia bila buat pembunuhan ni, dia berasa bangga. So, dia memerlukan token ataupun bukti yang dia melakukan pembunuhan tu. So, usually dia akan pilih barang-barang peribadi si mangsa. Tak kira lah jam ke, lesen ke, suara dalam pun sekali. And si Dennis ni, dia ada tabiat untuk every pembunuhan, dia gelarkan as his project, okay. And every project yang dia buat ni, kononnya project ni, dia akan bagi nickname macam ni lah. Macam bila kita dalam military kan, dia orang suka bagi code name kan untuk setiap operation kan. Macam tu lah dia bagi nickname untuk setiap pembunuhan yang dia buat tu. Aku akan bagi 2 contoh pembunuhan yang dia bagi project nickname ni. Salah satunya adalah masa dia bunuh Catherine Bright. And dia panggil pembunuhan ni sebagai Project Lights Out. And lagi satu, pembunuhan Vicky Wiggerly, salah satu mangsa dia juga. And dia panggil sebagai Project Piano. Sebab apa dia panggil Project Piano? Sebab dia suka si Vicky ni main piano. Aku pernah mention kan yang sepanjang tempoh dia buat pembunuhan ni 1974 sampai 1991. Every pembunuhan yang dibuat ni, dia juga hantar surat kepada pihak polis. And basically surat tu macam surat ejekan lah. Yeay, aku hantar surat ni, aku nak bercerita tentang pembunuhan yang aku buat, tapi kau tak dapat tangkap aku. Macam tu lah konsep dia. So, dengan rasa bangganya, dia menerangkan dengan secara detail dalam surat tu apa yang dia buat dekat perempuan-perempuan yang dia bunuh tu. Okay, and the first surat yang dia tulis pada tahun 1974, and dia letakkan dalam satu buku engineering dekat satu public library lah dekat area Wichita. Okay, so itulah si Dennis punya kerja. Okay, so kita fast forward pada 1978. Ada satu surat telah dihantar pada satu news station lah. Nama news station tu Wichita's Cake, K-A-K-E bukan cake Cakes News Station. Basically dalam surat tu dia cakap dia lah bertanggungjawab di atas pembunuhan Otero family. Otero ni adalah pembunuhan pertama si Dennis ni yang terjadi pada 1974, tapi dia juga menyatakan dalam surat tu bahawa dia juga bertanggungjawab di atas 3 lagi pembunuhan yang berlaku, iaitu satu pembunuhan untuk perempuan bernama Catherine Bright yang berlaku pada tahun yang sama dengan dia bunuh family ni, 1974, and 2 pembunuhan yang terjadi pada 1977, iaitu pembunuhan Shirley Vian dan juga Nancy Fox. Aku rasa si Dennis ni sangat memerlukan attention. Dia siap bagi nickname tau untuk diri dia, and the nickname that he gave for himself is the BTK Killer. Okay, BTK stand for Bind, Torture, Kill. Aku akan letak kronologi maksudnya every year yang dia buat pembunuhan tu, aku akan letak list dia supaya korang boleh baca sendiri. Okay, so for the first murder yang dibuat pada tahun 1974, dia membunuh seramai 5 orang, iaitu family Otero tu and Catherine Bright. And pada tahun 1977 pula, dia membunuh Shirley Vian yang masa tu 24 tahun dan juga Nancy Fox. Tu dah 2 orang dah tu. And pada tahun 1985, dia membunuh seorang wanita, macam wanita yang tua sikit lah. Nama dia Maureen Hedges yang berumur 53 tahun. And pada tahun seterusnya, 1986, dia membunuh Vicky Wiggerly. And pada masa tahun ni, dia berumur 28 tahun. And last pembunuhan yang si Dennis ni buat pada tahun 1991, iaitu pembunuhan Dolores Davis. Ini adalah wanita macam warga tua yang berumur 62 tahun semasa dia dibunuh. Aku akan share dengan korang 2 kes pada tahun pertama si Dennis ni melakukan pembunuhan. And sebab itu yang aku dapat jumpa dekat internet lah. Aku tak jumpa bila aku search yang lain. So first aku akan cerita tentang yang Otero family tu. Pada 15 Januari 1974,
Charlie Otero, dia ni baru balik dari sekolah tau dengan 2 adik-beradik dia. Dan bila dia balik sekolah, sampai je rumah dia nampak mak ayah dia, iaitu si ayah dia nama Joseph, mak dia nama Julie, and 2 orang adik dia, seorang lelaki seorang perempuan, yang ketiga tu pada umur 11 tahun dan 9 tahun telah dibunuh dengan kejam. Okey, dengan kejam, berlumuran darah. Kau bayangkan balik-balik sekolah je kau nampak mak ayah kau mati terbungkang kat situ dengan penuh darah. Mahu tak trauma budak tu? Lagi satu kes pada tahun yang sama juga, 1974, iaitu pembunuhan Catherine Bright. Si Dennis ni basically asalnya nak bunuh Catherine ni dalam macam dia nak mencekik lah kan. Aku tak pasti sama dia nak mencekik menggunakan tali ke kain ke dengan plastik ke kan. Tapi si Catherine ni melawan tau. Dia melawan sekuat-kuatnya, dia melawan. Dan tak nak si Dennis ni kena tikam Catherine ni. So ni asal si Dennis tak dapat lah. Tapi sedih lah. At the end up si Catherine tu mati juga. Tahulah benda masalah dia ni. Tapi tiba-tiba je si Dennis ni stop bunuh orang. Tiba-tiba. So dia bila dia stop bunuh orang, dia tak hantar dah surat dekat pihak polis dengan pihak media. So at the end senyap macam tu je kes ni. Tapi si Dennis ni tak senyap lama. So dia pergi hantar surat pada 2004 pada satu surat macam company surat khabar lah. And nama company tu The Wichita Eagles. And basically dia hantar surat tu, dia bercerita bahawa dia bertanggungjawab di atas pembunuhan yang berlaku pada 16 September 1986, iaitu pembunuhan Vicky Wickerly. And dekat surat tu dia macam biasalah, dia bercerita tentang details macam mana dia bunuh, and dia bagi sekali gambar, termasuklah lesen memandu si Vicky ni lah. Tapi company surat khabar ni dia macam je je kau saja kan nak populariti kan. So diorang pun tak percayalah mula-mula. Si Dennis ni kan dia tak sop sangat nak attention orang kan. So dia tak give up. Even though dia kena ghost yang pertama tu, dia tak give up. Dia call bermacam-macam jenis macam company media lah. Termasuklah Cake TV ni. Aku rasa dia lebih kurang macam yang Cake TV, Cake News Station dia pernah hantar tu lah kot. And dia buat beberapa calls, dan dia bagi tahu dekat pihak media ni semua kat mana tempat dia letak semua package dia. Maksudnya konten package dia macam sebelum ni dia hantar lah, macam surat, gambar, and barang-barang belongings mangsa-mangsa dia lah. Macam dia nak announce diri dia tu BTK. Dia nak announce bahawa dia bertanggungjawab di atas pembunuhan. Okay, si Dennis ni tak pernah give up untuk hantar dia punya package. Kau macam-macam company lah. Sampailah pada awal tahun 2005, si Dennis ni buat perkara paling bodoh yang akan buat dia menyesal seumur hidup lah. Tapi tak menyesal lah, tapi pada muka dia lah. Dia call pihak polis, dia tanya pihak polis, boleh tak kalau aku hantar floppy disk dekat siapa-siapa lah. Maksudnya bila aku hantar, boleh di-trace tak? Dia tanya pihak polis macam tu lah. And pihak polis decide untuk mengeluarkan satu ads dekat surat khabar. Dia bagi tahu basically kalau kau hantar apa-apa data atau apa-apa information melalui floppy disk pun, pihak polis takkan boleh trace. And si Dennis ni tertipu dan percaya dengan ads tu. Okay, so si Dennis ni bila dah baca ads tu, dia teruslah buat kerja dia. So pada 16 Februari 2005, si Dennis ni hantar floppy disk ni dekat satu stesen TV bernama apa? Fox TV Station Kansas. Okay, so diorang bagi pihak polis buatlah digital forensik dekat floppy disk ni. So diorang dapat trace floppy disk ni datang daripada satu gereja. And guess what? Gereja tu adalah gereja di mana si Dennis ni jadi presiden lah kat situ. Bernama apa nama kau? Christ Lutheran Church dekat Wichita. And diorang juga jumpa dekat floppy disk tu ada reference name Dennis. Kan dah kantoi kat situ. Bila pihak polis dah dapat trace, diorang terus buat Google search dekat internet. So diorang dapat tahu bahawa si Dennis ni merupakan presiden dekat gereja yang tadi aku sebut lah kan tadi. And diorang teruslah buat tangkapan pada bila? 25 Februari 2005. And dia telah dibicarakan secara rasmi pada 28 Februari
2005. Tahun yang sama, kejap je. So bila dah kantoi si Dennis ni, isteri dia apa lagi terus minta cerai tahun yang sama. Pada bila? 26 Julai 2005. So, bila si Dennis ditangkap, dia akan dibicarakan and dijatuhkan hukuman berdasarkan pada tempoh dia lakukan pembunuhan tu lah kan. Tetapi disebabkan pada tahun yang dia buat pembunuhan tu, between 1974 sampai 1991, tak ada hukuman mati yang maksudnya tak ada hukuman mati lagi masa tu. So, pihak mahkamah diorang decide untuk jatuhkan hukuman macam first degree murder dengan 10 consecutive life sentences. Okay, kalau korang tak tahu, basically every individu pembunuhan yang dia buat tu, dia akan dibicarakan secara berasingan. Okay, so let's say pembunuhan pertama yang dia buat dekat Otero family tu kan, dia dijatuhkan hukuman selama 20 tahun. So dia kena habiskan hukuman 20 tahun baru dia disabitkan untuk pembunuhan kedua. So that mean dia tak akan dapat, maksudnya peluang dia nak keluar, nak bebas tu sangat-sangatlah tipis. And si Dennis ni, aku tak tahu nak cakap macam mana. Dia dengan secara terus terang, dengan rasa tak bersalah, dia cerita dengan detail pembunuhan yang dia buat tu. And diorang gambarkan si Dennis ni masa dia bercerita ni, dia tak menunjukkan macam perasaan bersalah ataupun perasaan menyesal dengan apa yang dia buat. Dia tak pernah minta maaf pun dengan keluarga mangsa yang dia telah bunuh. Okay, sampai sekarang si Dennis ni hidup lagi, okay. Tapi dia sekarang ditahan dalam satu fasiliti bernama Eldorado Correctional Facility. And basically dia memang tak layak langsung untuk dibebaskan sehinggalah pada 25 Februari 2180. Okay, aku rasa peluang dia nak keluar tu memang tak ada langsung lah. Aku rasa dia akan dekat situ je lah sampai umur dia habis, macam tu. Si Dennis ni, aku nak kata kes dia tak kejam sebenarnya. Tapi Dennis ni at least dapat ditangkap lah kan. At least adalah keadilan kat situ. So aku puas hati lah. At least dia taklah bebas, lepas tu dia buat benda jahat dekat orang lain pula kan. Cukup lah mangsa-mangsa tu yang terkena, jangan ada mangsa baru. Itu je yang kita berharap kan. So yeah, I guess sampai sini je perkongsian aku. And kalau korang suka dengan cerita macam ni, please do like, comment and subscribe. And kalau korang ada case atau kisah jenayah yang korang nak aku share, just comment down below and aku akan try cover that case the next video probably. And thank you so much for watching. Yeah, take care.